Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, amma ba'd. InsyaAllah kita sambung ayat ke-25 daripada surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya, tetapi berlainan hakikatnya. Dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan atau isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. Ayat ini nak bagi tahu tentang balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman. Setelah Allah Taala beritahu kedudukan orang kafir yang ingkar kepada hukum Allah, yang Allah Taala sebut antaranya dalam ayat ke-24, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya adalah daripada manusia dan juga batu, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Ayat ini Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad dengan perkataan basyarah. Bashir ni kita panggil akhbir, berilah berita gembira, berilah khabar gembira, bagi tahu cerita yang seronok kepada orang-orang beriman. Wa bashir, asalnya bashir bacanya tu. Asal perkataan dia bashir tu fi'l. Kalau ngaji bahasa Arab dia panggil fi'lul amri tu, fi'l amar. Kata ayat suruhan. Kenapa letak baris bawah? Sebab bertemu dua huruf yang berbaris mati.
Kalau kita tengok ayat tu, waw, ba, shim, ra. Bashir. Maksudnya, ra tu baris mati asalnya. Tapi diletakkan baris bawah, dibariskan dengan baris bawah sebab bertemu dua huruf yang berbaris mati. Mana huruf baris mati yang keduanya? Lam. Alif tu hamzah wasal. Alif lah kita sebut tu, tapi namanya hamzah wasal. Dalam Quran huruf alif ni yang terletak sebagai huruf mat ni. Dalam Quran alif tidak menerima baris. Dekat atas alif ni memang tak ada baris. Yang berbaris tu adalah huruf hamzah. Jadi kalau huruf alif yang begitu tu diletakkan sod kecil tu, sod yang tak cukup, sod yang kita panggil ekor kan, sod yang tak ada ekornya tu, sod lah, sod kecil, sod tak sempurna sod itu tanda menunjukkan dia adalah hamzah wasal. Wasal ni kita pun ada kitab tulis hamzah bersambung, jadi kita dah istilah dia hamzah wasal. Kita guna pun dalam bahasa Melayu panggil hamzah wasal. Sebab dia nama, istilah. Satu lagi, hamzah qata'. Hamzah qata' ni huruf alif yang diletakkan hamzah di atas ni. Antara dia lah. Sama ada di atas ataupun di bawah. Contohnya kalau kita tengok inna pada ayat yang ke-26 tu. Innallah tu, alif tu ada huruf hamzah di bawah ni. Itu hamzah qata'. Hamzah qata' dia ada baris. Berhenti ke, sambung ke atau memulakan bacaan dengan dia kena sebut baris dia. Kalau contoh kita sambung, kita ambil wahum fiha khaliduna innallaha la yastahi. Kita akan baca macam itu. Dia berbeza dengan hamzah wasal. Hamzah wasal tu kalau kita berhenti kita baca allazina amanu. Tapi bila kita sambung kita akan baca wa basyiril ladzina amanu. Hilang hamzah tu. Hamzah wasal ketika memulakan bacaan dengan hamzah wasal disebut barisnya. Tapi bila wasal, maksud wasal ni sambung bacaan dengan perkataan sebelumnya, dia akan tidak dibaca barisnya. Jadi itu hamzah tu. Mana lam ni? Lam bersabdu tu. Lam bersabdu ni asalnya ada dua lam. Asalnya ada dua lam. Jadi lam yang pertama berbaris mati. Lam yang kedua ada baris. Jadi dimasukkan lam yang baris mati tu di dalam lam yang berbaris dengan diletakkan tanda sabdu. Sebab itu kalau kita jumpa qalqalah yang ada sabdu. Qalqalah kita ngaji, tak payah ngaji dengan Ustaz Mat dah. Sebutlah, dah masuk dalam tafsir, sebutlah sekali lalu. Kalau ke qalqalah ni asalnya, qalqalah ada sughra dengan kubra je. Cumanya bila qalqalah itu kita sampai pada huruf qalqalah yang asalnya berbaris tapi kita waqaf dekat dia. Bil haq contohnya. Kita kena tekan, kuatkan sikit kubra ni tu, qalqalah ni. Sebab dia ada dua qaf yang berbaris mati dekat situ. Kurang sikit lah. Ni gambaran lah nanti kalau ngaji kitab yang hijau tu, insyaAllah kitab tu dia agak detail lah untuk kita punya kefahaman dalam ilmu tajwid. Sebab hamzah wasal ni penting lah dalam beberapa perkataan dalam Quran. Dia akan kita tahu untuk membaca hamzah wasal ni. Ramai orang mungkin tak ramai lah, mungkin sekarang ni alhamdulillah tengok pengajian pun dah baik. Bila baca ayat surah apa saya tak ingat, bunyinya bi'salismu. Bi'sa, kalau orang baca tak ada ngaji dia akan baca bi'sa ismu. Bi'sal ismu. Orang baca bi'sal ismu. Tapi salah lah. Dia baca dia bi'salismu. Sebab hamzah tu wasal dia tak dikira ketika sambung. Satu lagi, kalau kita baca ayat surah apa, tak ingat nama surah. Tapi dalam kitab hijau tu ada, jangan risau, dia ada cerita. Saya tak ingat nama ayat. Dulu masa
PKP, kau orang duduk di rumah banyak orang baca Quran. Dia ada orang tanya lah kita tu, macam mana nak baca ni? Macam-macam versi dulu. Kita nak terang tu, saya tak boleh dah sebut baca dia terus. Tapi tak nak sebut sekali, esok dia bertanya balik. Kita kena sebut kenapa dibaca macam tu. Antaranya Iktuni tu, Ustaz dia faham dah, Iktuni tu. Orang baca macam mana? Uktuni, banyak ada orang baca Uktuni. Ada orang baca Iktuni. Bacanya bukan Iktuni, bukan Uktuni. Bacanya Ituni. Sebab ada kaedah ni. Kaedah dalam bahasa Arab lah. Bila bertemu dua hamzah, akan kita baris matikan hamzah yang kedua. Macam iman. Iman tu asalnya ikman. Asal bahasa sebut dalam bahasa Arab. Mana, kalau ini ngaji bahasa Arab dah pula. Mana yu'minu. Ikmanan kalau dia punya kata masdar ni, kata terbitan ni. Jadi ikmanan bagi orang Arab tu, bagi orang Arab berat. Kita orang Melayu ni tak tahu pula senang kot orang Melayu ni. Cuma kita orang Melayu biasanya dot lah. Dot ni kita susah. Jadi bila baca ikmanan, ditukar, dipanggil tu badal. Ni kita ngaji badal tu. Badal digantikan hamzah yang kedua. Dia ada dua hamzah tu. Hamzah yang pertama i tu. Hamzah yang baris mati tu. Bila bertemu dua huruf hamzah kedua baris mati, ditukar hamzah kedua dengan huruf mat yang sesuai dengan baris hamzah yang pertama. Jadi bila kita baca hamzah baris pertama kita baca dengan baris bawah, jadi hamzah kedua ditukar dengan ya. Jadi baca iman. Jadi iman. Jadi itu ni tu pun sama macam itu. Tapi itu ni tu dia susah sikit sebab kita nak tahu perkataan asal dia. Habis sikit itulah. Di itu hamzah wasalah. Wabashir akhbir. Berilah berita gembira. Bagi berita gembira, bagi cerita, dan di sini terjemah, dan berilah khabar gembira. Bagi khabar gembira kepada siapa? Tapi kita baca dalam sirah ni, wa basyirhum bi'adzabin alim. Sama juga, basyir juga. Berilah berita gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Itu kita panggil sindiran dalam Quran, sindir ataupun mempermain-mainkan orang yang ingkar kepada Allah. Kalau kita di sebuah orang Melayu, kita padan muka lah macam itu. Kasihlah kamu. Itu maksudnya. Jadi yang ini bukan. Ini memang khabar gembira yang sebenar. Kepada allazi, maksudnya orang-orang yang. Itu terjemah allazi. Amanu. Orang-orang amanu, sini terjemah beriman lah. Amanu tu maksudnya orang yang beriman tu amanu juga. Allazina amanu. Allazina tu terjemahnya orang-orang yang amanu, beriman. Sini kalau kita tengok dari segi perkataannya, amanu tu fi'lul madi lah. Telah beriman. Wa amilus salihat. Dan beramal dengan perbuatan-perbuatan yang salihat. Jadi amanu maksudnya orang yang beriman. Macam mana? Sadaku billah. Mereka percaya kepada Allah. Zaman Mekah ni zaman awal Islam. Kita mengaji sirah ni bukan sekadar nak tahu cerita je. Tu mungkinlah dulu-dulu masa kita ngaji. Zaman kita ngaji sekarang, kita nak tahu macam mana Sumayyah sebagai contoh. Nanti kita baca kisah dia. Nanti akan datang kita masuk bab penyiksaan. Sumayyah Zinirah. Yang antaranya Sumayyah. Nabi kata, sabarlah wahai keluarga Yasir. Syurga menanti kamu. Dalam keadaan dia diseksa dan penghujungnya dia mati bersama suaminya. Nabi janjikan syurga kepada dia. Dan imannya sungguh hebat. Islam pada masa itu orang tak pandang. Dan Islam pada itu bukan masa zaman kegemilangan. Zaman pada permulaan. Boleh kalau kita nak cakap masa tengah senang, boleh ikut. Tapi tengah susah tu, mikir sedap dah cakap teman yang kena nanggung ni. Ataupun ke kami dapat syurga, aku tengah sakit ni. Sakit dah sampai mati.
syahid sembahyang. Seorang wanita tua yang sembahyang, bukan mudir mana. Tapi kita tengok macam mana iman dia, keyakinan, sadaqu billah. Mereka percaya dengan Allah sebab apa ni, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kerana mereka percaya pada Nabi. Sebab Nabi yang bawa cerita tentang Allah, jadi mereka percaya kepada Allah. Kemudian mereka percaya kepada Allah tu lebih daripada itu. Pada peringkat permulaannya, kenapa dia boleh beriman ni? Sebab orang yang bawa cerita Islam tentang Allah Tuhan yang satu, Allah Tuhan yang sebenar, tak ada Tuhan selain Allah, Allah jadikan Allah berhak disembah ni, orang yang bawa tu orang yang sangat dipercayai. Kemudian bila dia masuk dalam dah beriman, baru dia beryakin, merasai macam mana apa namanya, hakikat iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebat iman. Orang dulu ada tulis, saya tak jumpa lagi buku ni. Nama bukunya Paku Iman. Kita jauh orang dulu sebut Paku Iman. Mana iman ni dia paku kita daripada melakukan benda maksiat. Kita tak buat benda maksiat ni bukan sekadar kita mengaji benda tu haram, kita terus tak buat, tak ada. Ramai orang yang mengaji tahu tapi dia buat benda yang haram. Sebab iman dia tak menghalang dia. Yang menghalang dia daripada buat benda jahat ni adalah iman. Ni kehebatan orang iman. Sebab itu Allah Ta'ala kata sini, bagi berita gembira kepada orang beriman. Dan iman ni dia ada, bukan percaya je. Dia iman ni dia kena ada tuntutannya. Tak salah saya dalam kitab, kalau kita ada ngaji kitab Zadul Muta'alim tu ada sebut tuntutan daripada iman. Atau kita akidah dia akan sebut tuntutan iman. Bila kita dah mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan, kena membuktikan pengakuan kita sebagai tuntutannya. Apa dia yang kita kena buktikan? Iaitu beramal soleh. Wa amilus solihat. Minal furudi wa nawafis. Daripada benda soleh ni, sama ada benda soleh yang fardu atau benda soleh yang sunat. Itu bukti kita. Ni kalau kita mengaku beriman, kita tak mau sembahyang. Macam orang-orang yang, kalau hari ni liberal lah. Orang liberal mengaku orang Islam. Orang mengaku Islam, mengaku beriman lah. Dia mengaku Islam tu. Tetapi dia tak mahu buat. Kalau dulu orang munafik, mengaku beriman tapi malas semayang. Cuma kalau ada Nabi, ada semayang belakang Nabi. Menunjuk semayang kepada orang lain. Itu bukan. Jadi, apa yang berita gembira nak bagi tahu ni? Anna lahum jannat. Anna tu, inna ni sama makna dia. Anna dan inna makna dia sama. Anna tu sesungguhnya. Sesungguhnya lah. Sesungguh ni ucapan untuk kita nak menguatkan sesuatu ucapan. Kita orang Melayu pun sungguh kata kita cakap sungguh aku pergi, sungguh aku pergi. Nanti kita cakap kamu dah pergi ke sekian-sekian tempat ni. Aku dah pergi dah. Tak kuat lagi. Sungguh aku dah pergi dah. Dia kuat. Jadi inna ni kalau ngaji bahasa Arab panggil harfu ta'kid untuk menguatkan kenyataan. Anna, cuma anna dengan inna ni bezanya. Anna tu di tengah-tengah ayat, inna ni di permulaan ayat. Jadi ayat bahasa Arab ni, ayatnya bukan start di mula tu. Kadang-kadang kita nampak ayat tu panjang, tapi sebenarnya ayat tu dah habis. Walaupun tak ada titik. Kalau kita tengok ayat Quran, pada kita lah ayat dia akan berhenti sampai ujung tu. Bukan. Itu ayat nisbah pada ayat Quran ni. Tapi kalau ayat dalam bahasa Arab, dia akan terhenti dengan sempurna. Benda yang perlu ada dalam satu-satu ayat. Jadi sini sambung lagi. Anna lahum, bahawasanya. Lahum itu, sini terjemah. Lahum, sesungguhnya mereka beroleh. La tu bagi sebenarnya, tapi sini tulis mereka beroleh. Beroleh apa? Jannat, syurga. Jannat. Jannat ni kalau tengok dalam bahasa ni, jannat ini kata ganda jannat ni. Asalnya jannah. Jannat ni kata ganda, iaitu taman-taman, kebun-kebun. Hadiqah ni taman ataupun kebun. Ladang, tu jannat ni.
Banyak orang terjemah kebun. Yang mempunyai pokok-pokok yang banyak dan juga rumah-rumah yang banyak. Dan dia adalah negeri yang kekal bagi orang beriman. Kekal bagi orang beriman. Negeri itu, syurga ni sifatnya kekal, dikekal oleh Allah SWT, dan orang yang masuk dalam syurga itu pun kekal. Jadi ni dalam kitab ni lah, dalam kitab yang saya bawa sebagai rujukan, panduan dan rujukan lah. Dia kata wasummiyatul jannah, dinamakan jannah itu dengan jannah. Dinamakan syurga itu dengan perkataan jannah. Kalau syurga itu terjemahannya. Dinamakan syurga ataupun jannah itu dengan jannah li'annaha tujannu man fiha aw tastatiruhu bisyajariha. Dia panggil sebab antara dia dinamakan sebab bila duduk dalam syurga tu, pokok yang melingkung kita tu seolah-olah menutup. Jan ni maksud dia menutup. Jan, benda yang tak nampak, menutup, melingkung. Jadi pokok yang banyak dalam syurga tu menutup kita daripada pandangan, mungkin pandangan orang lain ke. Kita saja dalam tempat tu. Special untuk kita aja. Kawasan kita tu kita aja. Orang lain punya tempat. Allah Ta'ala hakikat kita tak tahulah. Syurga ni benda yang tak boleh terbayang dengan mata, tak boleh dilihat dengan mata, tak boleh didengar dengan telinga, tak boleh terbayang dengan fikiran dan hati, tak boleh. Kalau yang kita bayang itu bukan hakikatnya, itu bayangan. Allah sebut dalam Quran ni sifat asal, tapi kita tak tahu. Allah Ta'ala sebut sifat asal, cuma yang kita bayang tu bukan sifat asal. Yalah, kita sebut yang dululah, saya pernah sebut sini, macam orang sebut satu benda yang kita tak pernah tengok. Macam kalau contohlah, kalau kata saya contoh sebut pergi masa belajar tu makan satu makanan Arab, sebutlah nama dia, nama dia kusyari ke. Saya pun sebutlah dia tu begini. Kita bayang macam ni. Kita bayang tu macam yang kita pernah nampak di Malaysia tu. Benda tu tak ada di Malaysia ni. Jadi kita bayang, kopi tu kot ada mi, ada kacang kuda, ada kacang itu, kacang ini. Kopi tu kot tu kan. Kita bayang tu lain sebab kita tak tengok. Yang saya sebut sifat sebenar. Di syurga ni apatah lagi. Hebat ni. Habis. Tajri yang mengalir. Tajri yang mengalir min tahtiha, di bawahnya. Al-anhar beberapa sungai. Bawah ni bukan bawah syurga tu, bawah pokok-pokok syurga tu. Di bawah pokok-pokok syurga tu mengalir. Macam mana pun wallahu ta'ala alam. Macam mana tu wallahu ta'ala alam. Tapi ada yang kalau kita gambar dalam syurga, dalam dunia ni tak ada. Tapi macam mana tu, kalau kita bayangkan apa yang ada di dunia ni lah. Kalau satu kebun buah kayu kan. Dia ada parit tepi-tepi kebun tu. Kalau di Mesir buat konsep macam itulah. Jadi air tu nen dia airnya. Kita tengok pun sejuk mata, tambahkan dengan pokok-pokok dia. Kebun pun bersih. Lalu bawah tu, nampak macam tu. Tapi ni lebih cantik. Tak tahu macam mana mengalir bawah pokok tu macam mana, wallahu ta'ala alam. Hakikat tak tahu. Adalah dalam tafsir sebut tu, tapi kita serah pada Allah Ta'ala, kita tak tahu hakikatnya. Tapi hebat. Dia satu tempat yang dia panggil tempat nikmat. Sangat masuk tu orang hilang. Rasa seronok sungguh-sungguh. Allah Ta'ala sebut antara nikmat dalam syurga itu, selain daripada di bawah pokok-pokoknya ada aliran sungai yang mengalir, kita boleh mandi, boleh minum, boleh menikmati apa yang sepatutnya dinikmat daripada sungai tu. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, kullama tu tiap-tiap kali, ruziku, mereka diberikan satu pemberian, atau mereka diberikan satu rezeki, minha, dari sini, minha, darinya, dari sejenis, minha samaratin rizqan, dari sejenis buah-buahan syurga itu. Jadi buah apa tak tahu. Buah syurga lah.
Kalau nak bayang kita ni tanya macam-macam, kita ni tanya. Nangkir ada tak ada syurga, mana teman tahu mereka. Nak kata ada-ada lah. Sebab buah syurga ni buah syurga lah. Kalau ada macam kalau ikut kan, apa yang kita nak. Apa yang kita nak, ada lah. Jadi kalau kita nak buah nangkir ke buah cempedak tu, ada. Sebab kalau kita, tapi tak tahu dah kita nak, kita nak lagi buah tu. Nisbahnya kata ada lah, faham kita. Sebab syurga tempat, dia panggil Jannatun Na'im. Satu kebun yang penuh dengan nikmat. Apa nikmat yang ada. Tapi sini Allah Ta'ala sebut buah syurga. Selalunya Allah Ta'ala sebut dalam syurga ni buah delima, buah anggur, buah tamar. Boleh jadi kita ada buah-buah kayu kita ni, Allah Ta'ala. Tapi buah-buahan. Itu tanya juga, makan buah je ke dalam syurga ni, tak ada makanan? Ada. Antara makanan yang dalam syurga ni adalah daripada makanan macam burung, macam ayam lah, yang sedap lah. Makanan ayam. Dan adalah makanan lain tu sebab Allah kita sebut mudah. Allah sebut Jannatun Na'im. Negeri yang penuh dengan nikmat. Apa saja nikmat ada. Buat makan tu semua ada. Ada, kalau orang tanya saya, dulu pun kita pun mungkinlah tanya budak kan. Tu kalau benda haram boleh makan, babi boleh makan. Kita babi, kita tengok pun tak selera. Makan macam mana tu. Tengok babi melintas jalan macam mati kita kan. Tapi tu pasal kalau bawa kereta tu pasal tengok lah. Tengok pun geli. Kalau setengah orang geli, saya tu boleh lah tengok-tengok ke tu. Dia tengok lama-lama pun tak larat kan. Kalau dalam telefon tu dia tunjuk. Kalau dalam Facebook macam-macam dia boleh datang kan. Orang-orang yang diserang pun tengok tu tak larat. Tapi tengok babi melintas tu terpaksa tengok kan. Jadi tak usah sebut lah benda, carilah benda lain. Benda itu. Kita nak nyebut pun kadang-kadang genyi tengah makan keluar nasi tu. Boleh muntah kalau sebut babi je, bukan tengok pun. Apa tadi? Jadi adalah makanan yang makanan ni, babi bukan makanan. Jadi kita pun, dia bukan makanan yang dimakan oleh orang. Cuma orang tertentu je makan. Kita tak makan sebab kotor. Itu ada makanan sedap lah. Yang sebenarnya Allah Ta'ala sebut ni antara nikmat ni. Sebagai satu nak membangkitkan semangat kita untuk meningkatkan amalan. Apa dia? Dibagi buah-buahan dalam syurga. Bila dibagi buah syurga kepada orang-orang ahli syurga ni, mereka berkata, orang syurga, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Inilah yang telah diberikan kepada kita, kami itu kita lah. Qalu hadza tu ini, allazi yang ruziqna telah diberikan kepada kita sebelum min qablu tu sebelum ini, ataupun sini terjemah berikan kepada kami dahulu, min qablu tu dahulu, sebelum inilah. Maknanya bagi buah tu, kalau katalah buah, kata nak buah rumman lah, buah delima macam tu. Tadi buah delima besar itu sama, warna sama je. Tadi bagi buah delima macam itu, sekarang sampai buah delima macam itu juga. Jadi kata sama macam tadi je. Tapi apa lebihnya? Lebih di sini Allah Ta'ala nak bagi tahu. Dan wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberi rezeki itu yang sama rupanya, mutasyabiha. Wa utu bihi mutasyabiha, tetapi berlainan hakikatnya. Apa maksud sini? Buah dia sama bentuk dan warnanya, tetapi rasanya tak sama. Rasanya sedap daripada tadi. Rasa sedap daripada tadi. Besok kalau katalah makan petang kerang, pagi tadi makan buah delima, petang makan buah delima petang lebih sedap daripada pagi. Besok makan buah delima lagi, delima besok lebih sedap daripada petang, lebih sedap lagi daripada pagi. Situ dah sampai kesudahan. Jadi bila kita nak rasa jemu? Itu jawapan dia tu. Kita tak rasa jemu lah. Kita kalau makan sedap sedap makan satu benda. Sedap makan cempedak ni. Goreng cempedak tetap pagi. Tak makan ni orang tu hari-hari makan cempedak. Nak dia makan roti debab pula. Jadi apa pasal? Sebab benda tu sedap. Hari makan rasa yang sama.
kita nak tukar selera. Allah Ta'ala buat kita, Allah Ta'ala tahulah kita nak macam mana. Bagi sama, orang tu jawab, sama macam tadi kata ahli syurga tu. Tapi bila makan rasanya lain daripada yang mulia. Jadi dia rasa tu nombor satunya. Rasa tu nombor satu dari segi makanan. Ikutlah makanan apa-apa pun sini digambarkan buah. Nikmat syurga tu. Jadi makan pula apa ni tak dia tak kenyang tak lapar. Nak makan je macam tu. Kalau kenyang sakit, kenyang berhentilah. Hilanglah nikmat makan tu. Tengah sedap-sedap makan kenyang. Makanan tak habis lagi. Tak boleh kita nak sumbat dah. Sumbat tu jadi azab dah. Terpaksa jadi penat nak gonyoh perlambat. Ni tak. Ni nikmat syurga Allah Ta'ala bagi. Satu. Yang kedua, walahum fiha. Yang antara lagi. Bukan yang kedua lah, antara lagi. Walahum dan disediakan. Lahum tu bagi mereka lah. Sini terjemah disediakan. Untuk mereka dalam fiha. Fiha tu dalam syurga. Dalamnya. Azwajun. Azwajun ni pasangan dah terjemah ni. Pasangan-pasangan atau isteri-isteri. Ini merujuk kepada orang lelaki dulu. Dan sama juga dengan orang perempuan. Pasangan-pasangan mutahharatun. Ataupun isteri-isteri yang suci. Sini terjemah yang sentiasa bersih suci. Bersih suci. Bersih daripada suci. Isteri ni isteri lah. Isteri dari kalangan manusia. Isteri yang ada di dunia lah. Dan juga ditambah dengan isteri di kalangan bidadari. Jadi Allah, ada dalam buku kita sebut Allah Ta'ala cabut perasaan cemburu di kalangan hati orang perempuan. Orang perempuan suami di dunia ni lah. Adalah suami tapi dia nanti di syurga nanti wallahu ta'ala alam, ni antara yang kami pernah dengar guru ajar, dia akan jadi ketua kepada para isteri lah. Jadi perasaan cemburu tu tak ada. Dia cemburu tu tak adalah sakit hati. Dia hati sentiasa seronok. Dunia ni ada cemburu, itu sakit hati. Cemburu ni jangan bimbang, tu memang sifat Allah Ta'ala jadikan pada manusia. Dia taklah menjadi cemburu kalau kita ada, taklah menjadi satu kesalahan. Cumanya kalau membangkang hukum tu salah. Macam liberal kan, dia kempen satu suami satu isteri, tu salah lah kempen macam tu. Sebab hukum benar kan, kalau cukup syarat-syarat ni. Cuma nak cemburu tu asyik kulu je, kayu hidup lagi kali kita kan. Itu biasalah, cemburu tu memang ada sifat Allah Ta'ala bagi. Jadi cuma orang perempuan kawal lah cemburu tu, dan suami dia kena pandai lah untuk mengawal cemburu pada isteri dia kalau dia poligami tu, supaya tak lebih daripada batas dia. Kalau lebih takut datang dosa lah. Dia cemburu ni dia sifat Allah, tapi di akhirat tu Allah Ta'ala cabut. Allah Ta'ala hilangkan perasaan itu. Itu antara nikmat lain. Kemudian wahum fiha khalidun, ni yang paling mahal lah antara yang dalam syurga itu, sebab dia kekal. Nikmat itu kekal. Kekal dalam syurga tu. Syurga tu kekal. Satu. Dan juga kita duduk dalam syurga tu kekal dalam itu. Ini nikmat yang Allah Ta'ala bagi tu, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain dalam syurga tu. Dengan ada rumah yang ditatah, rumah daripada emas ditatah dengan intan belian. Itu antara disebut. Macam mana tak tahulah, tapi kita bayangkanlah emas buat rumah. Di nisbah pada orang dulu-dulu tu. Kalau baca kisah-kisah kuno lah. Kuno ni bukan maksud kita, kalau kuno dia bukanlah kalau saya budak tu dah ada kartun, lupa dia nama kartun tu. Kartun naik kereta dia tolak pakai kaki, lupa nama kartun. Tapi pakai cawat dah. Itu kuno nisbah pada gambar. Kita kuno bukan. Setiap zaman ada tamadunnya. Nabi Adam turun dengan tamadunnya. Kalau orang barat dia bayangkan Nabi Adam ni pakai cawat. Nabi Adam yang pakai cawat itu ketika melanggar perintah Allah je. Kita dah baca dulu kan. Langgar perintah Allah, Allah gugurkan pakaian Siti Adam dan Siti Hawa. Tapi nak tunjukkan kehebatan seorang manusia ni, ada tanda-tanda iman adalah malu. Kalau kita fikir Nabi Adam dengan Siti Hawa dekat syurga tu, siapa lagi ada dia berdua, dia suami isteri.
Kenapa Nabi Adam mencapai daun-daun kayu untuk menutup aurat dia? Sebab perasaan malu tu. Ini hebat perasaan malu. Kalau orang tak tahu malu, hari ni kalau dalam berita tu kan banyak orang pergi buat tengah laman, dia buat hari telanjang lah. Dekat orang putih kan. Ni, dia tak ada rasa malu. Dia nak nunjukkan kebebasan. Memang ada dia dekat orang putih kan. Ada yang dalam berita tu, dalam berita TV3 ada tengok, tapi dia bagi tahu lah, berita tak ada, dia tunjuk gambar tu. Berita TV3 bagi. Tapi kenapa dia boleh buat macam itu? Hilanglah perasaan malu tu. Perasaan malu tu hilang. Kalau dulu-dulu orang cerita di Pekan Parit tu nak jumpa orang pakai skirt pun jenuh. Tapi bila try hilang yang tak ada malu, mungkin ada orang pakai skirt. Orang perempuan Melayu pakai skirt. Sebab hilang perasaan malu. Jadi benda yang berkaitan dengan malu ni, dia berkaitan dengan maruah. Sekali kita buat, dia hilang perasaan malu tu, kita akan buat. Tak rasa malu dah. Bila tak rasa malu, letih lah. Sama lah macam dosa tadi, dia tak rasa dah bersalah, letih lah kita. Dia rasa seronok, buat tu tak rasa apa-apa. Apatah lagi kalau buat tu rasa seronok, tu lagi teruk lah. Susah nak bertaubat. Tapi kalau tak boleh, boleh insyaAllah. Kalau dia sungguh nak baik. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathal. Dia nak cerita sifat malu. Sesungguhnya inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja. Lama dah tak baca. Tadi tengok dah lupa dah dia sebab ayat ni dia ada kalau tak salah, ingat baca ngaji-ngaji lama dulu. Saya cari dah semalam kitab, 2-3 kitab tak sempat cari banyak. Ada orang kafir mempertikaikan kenapa Allah Ta'ala buat perbandingan binatang-binatang yang kecil. Jadi Allah Ta'ala jawab, Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke sesuatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmatnya. Jadi ada surah semut, surah lebah. Allah Ta'ala buat cerita tentang semut. Semut, cerita surah Nabi Sulaiman. Semut tu boleh bercakap satu bab lah. Jadi bagaimana cerita semut, tak ingat luar tafsir dia tu, nak capai ni, cerita lebah, kita tengok nantilah. Dia Allah Ta'ala ceritakan sifat-sifat sebagai satu perumpamaan. Perumpamaan sebagai satu tashbih untuk bagi peringatan kepada orang dan sebagainya. Sini Allah Ta'ala buat perumpamaan sebut sini antaranya nyamuk. Cuma apa ni kita punya pendirian orang beriman yang kenapa nyamuk, insya-Allah kalau saya jumpa nanti ada, saya tak check lah satu tafsir Ibn Kathir tu kot, ada cerita sebab apa tuduhan orang kafir yang Allah Ta'ala jelaskan ayat ni. Tak boleh nak mana-mana salah berdosa tu. Tapi Allah Ta'ala buat perumpamaan tu banyaklah. Kalau kita tengok yang kecil-kecilnya, lebah, semut, ankabut, Allah cerita tentang sarang lebah. Orang kafir bagi dia benda tu remeh. Apa pasal buat benda-benda macam tu? Bagi Allah, Allah tak malu nak buat perbandingan macam itu. Jadi sebab apa? Inna Allah la yastahyi. Kita tengok apa pendidikan orang Islam bila Allah datang apa saja daripada Allah ni. Fa ammal ladzina amanu faya'lamu annahu al-haqqu min rabbihim. Iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui. Faya'lamu tu maka mereka akan mengetahui. Annahu, bahawa perbandingan itu. Annahu tu bahawasanya ia tu kata ganti nama kembali kepada masalan ataupun perbandingan tadi. Contohlah perbandingan, contoh. Annahu, bahawa contoh-contoh tadi adalah al-haqqu, benar, mir rabbihim, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita orang beriman ni apa saja datang daripada Allah kita kena benarkan.
Apa saja datang daripada Allah kita kena benar. Dalam Quran. Sebab Quran ni adalah cerita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah cerita tentang nyamuk atau cerita yang besar-besar. Dalam kajian sejarah, ni golongan liberal. Kita kena sebut banyaklah liberal sebab liberal kita ingat ancaman untuk masa hari ni. Dia kata dalam kajian sejarah tak boleh pakai kita Quran, pakai wahyu-wahyu ni. Sebab wahyu Allah Ta'ala tak sebut di mana tempat berlaku, bila tarikhnya, apa penemuan sejarah, apa penemuan dia panggil apa tu? Penemuan sejarah tak nyebut. Benda-benda tu kan. Ada jumpa tulang ke, jumpa serpihan ke. Tapi kita percaya je cerita tu sebab Allah Ta'ala beritahu. Cerita tentang banjir Nabi Nuh. Apa bukti banjir tu berlaku betul-betul? Tak ada pun. Nak kata ada orang dakwa jumpa kapal Nabi Nuh tersadar di mana kan. Dulu orang kata kayu kokar tu orang buat tasbih. Tasbih kayu kokar tu laku dulu. Dan ada yang kata kayu tu khasiat macam-macam lah. Ada juga orang kata kayu itulah Nabi Nuh buat kapal. Jadi dengar macam itu orang kita kalah lah. Oh, pakat beli kayu kokar. Sekarang ni tak ada kayu kokar, tasbih kokar. Tapi saya pengalaman sendiri, kayu tu syok. Kalau kita berzikir tu jadi best. Dia jadi boleh. Dia macam dia seronok lah, dia licin kan, sedap kita, dia seronok lah. Ada yang besar lah, kecil lah, orang jual macam-macam. Jadi dalam sejarah kita, dalam benda apa yang Allah telah sebut, betul lah datang daripada Allah. Jangan ada sikit pun kisah laut mati, apa kisah-kisah yang tak ada pun orang tahu. Kita baca dengan kita tahu. Bagi orang dia pun tak boleh, kena tolak. Sebab dia kata tidak ada penemuan saintifik, tak ditemu. Jadi kita tolak lah, itu ikut dia lah. Kalau dia nak kaji-kajilah. Dalam bab periwayatan cerita-cerita ni, kalau dalam kisah sejarah yang tak ada disebut dalam Quran, sejarah sahabat ke, kita dalam Islam kaedah dia adalah periwayatan. Ambil cerita dari segi mengambil cerita daripada orang. Dan orang yang kita ambil cerita tu mestilah orang yang dipercayai. Jadi kalau cerita tu diambil daripada orang yang kita tak percaya, dari segi periwayatan cerita tu dianggap lemah atau paling teruk dianggap palsu. Walaupun cerita tu best. Kiralah cerita tentang apa lah. Sekarang ni adalah orang tikai dalam macam-macam dakwaan-dakwaan penemuan sejarah. Okey, betul. Jadi kita tengok dari segi riwayat dia. Riwayat tu kuat tak kuat. Sebab itu hadis Nabi, orang nak petikai hadis Nabi, kita hadis Nabi diambil daripada orang-orang yang dipercayai. Dia ada syarat ni. Kalau syarat hadis yang sahih, pertamanya cerita tu mesti berangkai. Ittisalus sanad dipanggil. Nak kata satu hadis tu sahih, ittisalus sanad, hadis tu sampai ke Rasulullah. Jadi kalau contoh Imam Bukhari ambil daripada siapa? Guru dia ngaji daripada siapa? Guru pada guru dia ngaji pada siapa? Sampai tabi'in ngaji pada sahabat ambil daripada Rasulullah. Dia kena tahu sampai tu. Jadi bila dia kata sampai tu, orang lain pun akan tengok dengan zaman kaji dan sebagainya, memang betul-betul sampai. Kemudian itu satu. Kemudian syarat yang kedua, mestilah orang yang membawa cerita hadis tadi, bawa hadis ni adalah orang yang adil. Dia mesti terkenal sebagai adil. Adil ni, maksud adil sini bukan fasik. Orang yang tak buat dosa besar dan tak mengekalkan dosa kecil. Kalau orang tadi cerita dia sampai kepada Rasulullah, kena kita tengok dari segi orang kita panggil sanad lah. Arab panggil sanad. Kita pun banyak cerita kan. Aku dengar moyang aku cerita. Di moyang dia siapa? Moyang dia terus dapat pada moyang dia. Okeylah. Aku dengar cerita daripada ayah aku dengar cerita daripada tok aku ambil cerita daripada moyang aku. Itu cerita tu sampai tu. Tapi tak apalah, cerita tu bukan cerita agama, kita tak bahas lah. Tapi kalau dalam hadis kita tengok orang yang bawa cerita, setiap orang yang disebut nama tu siapa orang. Tiba-tiba orang tu memang orang yang suka bercakap bohong. Tolak terus hadis dia. Atau dia tak suka bohong tapi dia malas main subuh. Dosa tu, dia tolak hadis dia.
Itu antara lain kita sebut satu lagi orang yang kuat ingatannya. Kuat ingatan sungguh. Maknanya bila sebut, dia boleh sebut balik macam mana yang dia ambil daripada guru dia, sikit pun tak berubah. Inilah keaslian hadis kita walaupun dia petikai oleh orang lain lah. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, kita ambil 2 ayat lah ni insya-Allah. Wa ammal ladzina kafaru, kalau orang kafir pula, fayaqulun, maka mereka berkata, ma aradallahu bihadza masala. Apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan benda ini, haiwan ini? Apa ni jawab benda ini? Jawabnya, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Bila dia tanya, kenapa Allah Taala buat perbandingan benda-benda kecil remeh-remeh macam ni? Jawab pada soalan dia tu, yudillu bihi katsira. Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan wayahdi bihi katsira, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk hidayah dengan sebab ini. Jadi ini antara juga Allah Ta'ala nak test iman. Bila datang daripada Allah, macam mana sikap. Pendirian ni sikap. Jadi bila keluar datang perbandingan seumpama itu, akan ada orang yang sesat sebab rasa perbandingan ni macam remeh sangat. Tetapi bagi orang beriman, dia bertambah hidayah dia atau mendapat hidayah daripada Allah kerana dia yakin itu adalah datang daripada Allah. Wa ma yudillu bihi wa ma yudillu bihi dan Tuhan tidak menjadikan sesat, wa ma yudillu bihi dan tidak akan menjadikan sesat, dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengannya, dengan sebab perbandingan itu, illal fasiqin, melainkan orang-orang yang fasik. Dia kena perhabis satu lagi lah. Sebab siapa fasik tu? Siapa orang fasik ni? Allah Ta'ala jawab, huraikan, jelaskan atau tafsirkan. Boleh juga kita katakan ini tafsirul Quran bil Quran. Tafsir ayat Quran menafsirkan ayat Quran yang lain. Siapa orang fasik? Ni dia. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard wa ulaika humul khasirun. Iaitu orang-orang yang merombak, mencabuli perjanjian Allah sesudah dipertangguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itulah dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi. Kita baca terjemahan dia lah. Tafsir ni panjang sikit, jadi kita tangguh dulu lah, takut lajak lama kan. InsyaAllah kita sambung nanti. Siapa dia orang fasik tu, kita baca terjemahan sekali lalu pagi ni. Fasik tu insyaAllah akan datang, kita tengok siapa dia orang yang melanggar atau merombak janji yang telah dibuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Fasik ni, kalau bahasa mudahnya, fasik ni dia buat dosa besar, kekal dosa kecil. Sebab fasik lawannya adil. Adil orang yang tak buat dosa besar atau tidak mengekal ke dosa kecil. Dosa kecil ni benda kadang-kadang kita terbuat kecil-kecil. Tapi dosa besar ni kalau buat je sekali jadi fasik. Orang fasik pula, kita lawan dia, orang yang buat dosa besar walaupun sekali, tak taubat lah, dan mengekalkan atau mengekalkan dosa kecil. Dosa besar dia tak buat apa, dosa kecil je. Kalau kata dia mencarut lah, dia hari-hari mencarut, fasik. Pantang cakap dia mencarut, jadi melatah luar kawalan dia. Melatah luar kawalan lah. Ya, yang buat dengan kawalan lah. Sebab buat tu benda dengan sengaja. Latah ni luar kawalan dia, kan memang dia buat saya ingat di luar kawalan lah. Kalau kata orang melatah tu jadi pelak lah. Pelak tu Allah Ta'ala mungkin boleh jadi dia buat dosa kecil lah. Tapi jangan berterusan.
Kalau kita jenis tu cuba-cuba elok, boleh kot. Orang melatah yang betul-betul tu, itu tak boleh, yang tak sedar tu. Itu memang tak ada. Ini jenis orang yang terkejut dia nak mencarut saja dia tu. Itu kena beringatlah. Takut jadi fasik. Kenapa kita takut jadi fasik ni? Saya selalu desakat orang ni. Fasik ni kalau dalam bab nikah kahwin dan saksi. Kalau dia wali tak sah jadi wali. Dia orang lelaki. Orang lelaki nombor satu kena jaga diri lah. Orang perempuan bersama. Kalau dia ada anak perempuan, dia nak nikahkan anak dia, dia fasik. Dia ada buat dosa besar yang dia tak taubat lah. Taubat, selesai lah. Taubat dosa besar tu. Jadi itu jangan buat lagi. Jadi kalau dia buat dosa tu, dia tu gugur kelayakan sebagai wali. Jadi gugur ni bukan maksudnya, dia macam ni kan ada orang, kita orang nikah, dia nak nikah tu dia rasa gugur. Okey, aku wakil pada Tok Naib lah. Boleh. Memang Tok Naib nak nikah kena dengar ambil wakil mulut daripada wali tu. Sebab dia masih wali. Tapi kalau fasik, gugur wali. Dia terkeluar daripada senarai wali sebab fasik dia. Kalau dia memang tak boleh jadi wali. Dia nak kalau dia tak layak jadi wali, dia tak boleh nak wakil lah. Wakil tu dia tak boleh nak mewakilkan. Dia tu gugur, dia terkeluar dari wali. Walaupun aku apaknya. Dah kamu tak semayang jemaah. Dah kamu tak semayang. Semayang saya tahu sebab kami mengaji sekolah tu. Ada seorang Tok Naib telefon guru kami ni ahli majlis fatwa negeri Perak. Allah yarham. Allahu fil wahwa wa dia ceritalah dalam kuliah kami mengaji di rumah tu. Dia kata ada orang telefon kata dia Tok Naib. Ada orang ni nak nikahkan anak dia, tapi orang kampung semua tahu, dia tak semayang jemaah. Kalau tak semayang fardu ni, kita tak boleh nak tuduh sebab dia mungkin semayang di rumah, semayang dalam hutan ke mana kan. Semayang jemaah kena semayang dekat tempat himpunan masjid. Masjid kampung dulu-dulu, dia bukan macam sekarang. Orang dulu, sekarang ni boleh nak semayang di Ipoh, semayang di Kuala Lumpur kan. Sekarang ni, memang sepanjang hidup dia tak pernah tekan hari semayang di Kuala Lumpur. Tapi lepas Jumaat dia dah hadir dah kedai kopi ke mana-mana tu. Jadi sentuhlah dia tu tak sembahyang Jumaat. Jadi dia tak sembahyang, dia panggil fasik. Sembahyang Jumaat. Jadi dia jadi wali. Tak bolehlah hukumnya. Tak boleh maksudnya memang dia tu hilang kelayakan. Dia hilang kelayakan. Kalau dia nikah, hukum tak sah nikah tu. Itu dari segi wali. Kalau saksi saya tak cemas sangat walaupun ikutnya cemas sebab saksi ni kita punya tradisi